Masjid dan surau merupakan tempat ibadat bagi orang Islam dalam menunaikan solat fardu secara berjemaah. Pembinaan institusi ini juga adalah lambang kesatuan umat Islam seluruhnya. Selaras dengan kedudukan Islam sebagai agama bagi persekutuan dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan, maka kedudukan institusi ini mestilah terpelihara dari sebarang elemen yang boleh mencemarkan kesucian masjid dan surau tersebut. Sebarang penghinaan terhadap agama Islam merupakan satu kesalahan yang besar di sisi hukum syarak. Bahkan boleh diambil tindakan undang-undang kerana ia merupakan satu jenayah berat terhadap pencabulan kesucian orang yang beragama. Definisi penghinaan agama diambil daripada perkataan bahasa Arab disebut sebagai al-istihza' bid-din. Lafaz istihza' adalah berasal daripada perkataan huzu, bermaksud memperolok-olok atau mengejek. Dari segi istilah, disebut sebagai al-istihza' adalah menzahirkan setiap pegangan, perbuatan atau kata-kata yang mempunyai maksud atau bertujuan untuk melakukan penghinaan terhadap agama, merendah-rendahkannya atau mencela Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Bentuk-bentuk penghinaan terhadap Islam. Yang pertama, menghina Allah, bermaksud menyandarkan kepada segala sifat-sifat yang tidak layak baginya. Yang kedua, menghina para nabi, bermaksud menghina susuk tubuh mahupun meletakkan sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah kepada para nabi dan juga para rasul. Menghina Al-Quran bermaksud mempertikaikan hukum hakamnya serta menafikan ia sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah. Menghina para sahabat bermaksud mengingkari serta menanam rasa benci terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, menghina syiar Islam. Syiar Islam merupakan perkara-perkara yang menjadi lambang kemuliaan dan kebesaran agama Islam serta tempat-tempat suci Islam seperti masjid. Maka seseorang yang menghina syiar Islam bermakna secara tidak langsung telah menghina agama Islam dan sudah pasti menyinggung perasaan seluruh umat Islam. Seterusnya, dalil larangan terhadap penghinaan tempat ibadah. Allah merakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 114, mafhumnya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, iaitu masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka juga akan mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Surah Al-Baqarah ayat 114. Jadi, berdasarkan ayat Allah di atas, ditafsirkan bahawasanya memusnahkan serta menghalang umat Islam memasuki tempat ibadah merupakan satu jenayah yang sangat berat bagi pelakunya. Bahkan, ini membawa makna mereka ini tidak melakukannya kecuali telah hilang iman di dalam diri mereka serta telah mengikut hawa nafsu yang menyimpang daripada ajaran Islam. Maka, diperintahkan untuk memerangi mereka bagi memelihara syiar Islam kerana merupakan kiblat utama bagi umat Islam. Seterusnya, terdapat 5 prinsip maqasid syariah dalam tatbik urus. Antaranya yang pertama ialah hifzuddin. Sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat banyak dalil yang membuktikan hal ini dan semuanya tidak dapat disangkal oleh mana-mana hujah. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Imran ayat 19, mafhumnya, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Maka pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala tentang kedudukan Islam tidak boleh diragui sama sekali. Setiap umat Islam yang mengaku dirinya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tidak boleh meragui kebenaran ajaran Islam, termasuk institusi rumah ibadat umat Islam yang merupakan satu institusi utama yang ditubuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah tempat penyebaran ajaran agama Islam. Baiklah,
Ini saya akan menerangkan tentang kesalahan dalam Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-Negeri. Peruntukan bagi kesalahan berkaitan memusnahkan atau mencemarkan masjid dan surau diperuntukkan dalam hampir kesemua enakmen jenayah syariah negeri-negeri di Malaysia. Hanya 4 buah negeri sahaja iaitu Kelantan, Melaka, Perlis dan Kedah tidak menganggap perbuatan seumpama itu sebagai satu kesalahan. Kebanyakan negeri meletakkan peruntukan kesalahan tersebut dalam bahagian kesalahan yang berhubung dengan kesucian agama Islam dan institusinya seperti peruntukan di Selangor, wilayah persekutuan dan Pahang. Di Pulau Pinang, Johor dan Sarawak diperuntukkan dalam bahagian kesalahan pelbagai. Perak dan Terengganu pula memperuntukkan kesalahan berkaitan dalam bahagian keadilan dan ketenteraman awam. Manakala Negeri Sembilan meletakkan kesalahan tersebut dalam bahagian kesalahan berkaitan pencelaan agama dan institusinya. Walau bagaimanapun, negeri yang perlu kita fokuskan pada hari ini adalah di negeri Selangor sendiri, iaitu Seksyen 11 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995, iaitu memusnahkan atau mencemarkan tempat beribadat. Mana-mana orang yang memusnahkan, merosakkan atau mencemarkan mana-mana masjid atau surau atau tempat beribadat lain atau apa-apa kelengkapannya dengan niat untuk menghina atau mempersendakan agama Islam adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Sementara itu, peruntukan hukuman bagi kesalahan ini berbeza-beza antara negeri. Di kebanyakan negeri seperti wilayah persekutuan, Terengganu dan Sarawak memperuntukkan hukuman bagi kesalahan ini ialah didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Manakala undang-undang di Selangor dan Pahang memperuntukkan hukuman yang lebih berat, iaitu didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman. Berikut adalah contoh kes-kes jenayah menghina rumah ibadat. Yang pertama adalah di Dungun, Terengganu. Polis telah menyiasat satu kes perbuatan khianat di tempat ibadat selepas menerima aduan mengenai penemuan najis di atas sejadah imam dan kesan air kencing di dinding surau di Bandar Al-Muktafi Billah Shah, Terengganu. Pihak polis telah menyiasat kes tersebut di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan atas kesalahan mencemarkan tempat ibadat dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana perbuatan khianat. Contoh kes yang kedua berlaku di Jasin, Melaka. 2 surau di Serkam, Melaka dicampak ketulan daging dipercayai daging khinzir beserta nota oleh individu tidak bertanggungjawab awal pagi itu. Pihak polis turut menegaskan perkara itu tidak wajar berlaku dan pihaknya membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 295 Kanun Keseksaan atas kesalahan mencemarkan tempat ibadat. Berdasarkan kedua-dua contoh kes tersebut, boleh didakwa kesalahan jenayah di bawah Kanun Keseksaan Seksyen 295 atas percubaan membinasakan, merosakkan atau mencemarkan mana-mana tempat sembahyang dengan niat hendak mengaibkan agama. Maka disabitkan hukuman penjara selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya sekali. Di samping itu, boleh juga dilihat kesalahan tersebut didakwa di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan atas perbuatan khianat menyebabkan kehilangan atau kerugian melebihi RM25 dan boleh disabit hukuman penjara sampai 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Kesimpulannya, dapat dicermati bahawasanya sudah terang lagi bersuluh kesalahan berupa penghinaan agama merupakan kesalahan jenayah di sisi undang-undang, bukan sahaja bagi agama Islam, bahkan juga terkait dengan kehormatan dan kesucian bagi agama-agama lain seperti mana diperuntukkan di dalam Kanun Keseksaan Akta 574. Seksyen 295 di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Walaupun kes-kes yang berlaku belum dilaporkan di bawah
perbicaraan mahkamah syariah, tetapi boleh didapati hukuman yang disabitkan bagi pelaku di bawah kanun keseksaan turut mensabitkan hukuman yang setimpal sebagai satu pencegahan kepada pelaku di atas perbuatannya.